Sektor penanaman padi diperkasa menerusi aplikasi teknologi moden di lapangan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyatakan langkah ini bagi meningkatkan hasil dan menjamin keselamatan makanan negeri. Setakat ini, pelaksanaan teknologi moden tersebut tertumpu di 6 daerah utama pengeluar padi iaitu Kota Belud, Kota Marudu, Papar, Tuaran, Tambunan dan Keningau. Antara pendekatan baharu diperkenal termasuk penggunaan sistem pengairan pintar, jentera penanaman berautomasi dan pemantauan menggunakan drone serta aplikasi digital. Kalau kita dapat tingkatkan penghasilan padi di Sabah ini, dia akan membantu mengurangkan kepergantungan pengimportan beras daripada luar. Saya harap kerajaan pusat juga boleh membantu dari segi peruntukan untuk meningkatkan irrigation kita dan juga pembelian jentera-jentera yang tidak mencukupi ini. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas merasmikan revolusi penanaman padi daerah Tambunan di Kampung Solibog. Pelaksanaan program akan diperluas ke daerah lain secara berperingkat dalam tempoh terdekat. Ia sebagai langkah meningkatkan tahap sara diri beras sekaligus memperkukuh sektor agro makanan. Golongan wanita di Pulau Berhala Sandakan berpotensi dibangunkan menjadi e-usahawan menerusi perniagaan dalam talian. Inisiatif ini dapat meningkatkan sosioekonomi mereka. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, capaian internet 4G yang baik di pulau tersebut sudah tentu dapat memasarkan produk mereka di dalam dan luar negara. Liputan 4G kat sini memang tak ada masalah, cukup baik. Jadi sebab tu saya pun rasa mungkinlah sudah sampai masa adalah satu peluang yang sesuai untuk kita fikir sama ada kita boleh group wanita-wanita kat sini untuk menjadi e-usahawan. Kerana apabila mereka ada liputan internet, ada liputan 4G yang bagus, jadi maksudnya mereka bolehlah jual produk-produk mereka bukan sahaja di Sandakan tetapi bolehlah dijual ke seluruh Malaysia. Beliau ditemui sempena lawatan ke Pusat Komuniti Wanita di Pulau Berhala. Sementara itu, Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sherry mencadangkan penubuhan koperasi untuk membantu penduduk menjana pendapatan. Apa produk yang boleh mereka jual? Kalau tiada produk, tiada servis, koperasi itu tidak akan jadi. So sebelum kami boleh buka koperasi, kami perlu mereka ada satu skill. They can produce some products, makanan ke ataupun hasil jahitan. Usaha melahirkan generasi celik Al-Quran perlu dipertingkatkan. Ini kerana kitab suci tersebut adalah petunjuk dan panduan bagi umat Islam yang membaca, memahami serta mengamalkannya. Justru pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu budaya membaca Al-Quran dipupuk seawal usia kanak-kanak. Ibu bapa dan guru juga perlu berperanan penting menyediakan asas pendidikan agama kepada anak-anak. Kalau boleh mereka ini dilatih lagi seterusnya untuk supaya mereka ini faham apa yang mereka baca, atau kita boleh melahirkan qari dan qari'ah yang boleh mewakili daerah Tawau dan boleh mewakili negeri Sabah ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Beliau ditemui dalam program Khatam Al-Quran Kafa Arnawati Blok 5 Laut, Kampung Titingan. Pembelajaran Al-Quran bukan sahaja penting kepada kanak-kanak tetapi juga golongan dewasa. 18 peserta berumur antara 10 hingga 40 tahun menerima sijil Khatam Al-Quran sempena program ini. Komuniti setempat perlu peka dengan informasi semasa yang disebar menerusi platform media sosial. Ini termasuk kesedaran mengenai berita palsu dan jenayah cyber. Sosial media yang sekarang begitu moden dan kita pun terapun nampak dalam berita memang sekarang banyak scammer, khususnya banyak penipuan. Jadi ada lagi sekarang AI, orang di kampung ini jarang ada tahu knowledge yang how to defend ini scammer.
Beliau ditemui RTM dalam program Komuniti Bijak Cyber Anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS dan Dewan Perniagaan Usahawan Sabah. Penganjuran program turut mendapat sokongan pelbagai pihak. Memberi pengalaman sebenar kepada kerjasama antara komuniti dan para pelajar untuk sama-sama menyampaikan di peringkat akar umbi tentang apa yang berlaku dalam masyarakat dan apa faktor-faktornya dan apa yang perlu dilakukan bagi membentras masalah ini supaya tidak berterusan menjadi mangsa penipuan dalam talian. Hubungan dan gabungan di antara institusi pengajian tinggi, ADUN, wakil-wakil rakyat dan juga NGO yang ada itu dapat membantu untuk memperkasakan sendiri SDG itu di peringkat bukan saja akar umbi tetapi kepada peringkat kebangsaan dan ke peringkat negara. Program sehari ini diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya ceramah skamer dan bengkel jejak cyber. 15 biji kek dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Tuan Puan Faridah Tusin sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-74 Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Kek dihasilkan beberapa hotel terkemuka dan pasukan keselamatan. Tun Musa menzahirkan ucapan penghargaan atas sumbangan kek tersebut. Kek disumbangkan ini dihasilkan mengikut kreativiti dan kepakaran masing-masing. Kami memilih Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sebagai konsep kami lah, sebagai penghargaan buat Tun sebab masjid ini disiapkan semasa Tun menjadi Ketua Menteri. Bertemakan Rolls Royce yang kepunyaan Tun sendirilah, yang ke-74. So kereta ini hampir masa adalah 4 hari dengan 4 orang tenaga pekerja. Sebenarnya ini adalah kereta peribadi Tun sendiri, Rolls Royce Ghost. So saya mengambil kira dengan dia punya minat. Pada tahun ini menyediakan satu kek dalam replika King A, iaitu pengangkutan udara yang digunakan oleh PDRM. Kita memilih replika ini sebab namanya adalah King A, kan. Jadi dia ada bersesuaian ataupun nama ini adalah sesuatu yang ada kaitan dengan istana. Kita ambil idea ini, kita dapat inspire dari untuk dengan itu Masjid Beaufort sama kita punya Linang Kitoran. So itu yang menunjukkan kita punya istimewa dari Toran. Yang untuk yang masjid yang itu Masjid Beaufort itu yang mewakili yang tempat Tun di mana dia asal dilahirkan. Kek akan diagihkan kepada rumah-rumah anak yatim serta badan kebajikan di sekitar Kota Kinabalu. 1,000 peserta akan menari tarian Egalton sempena Pesta Regata Lepa ke-30 yang berlangsung pada 30 Jun ini di Pekan Semporna. Ini bagi mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record. Menurut pengerusi penganjur Regata Lepa ke-30 Alexander Liu, acara berprestij ini bukan sekadar mempertontonkan keunikan budaya masyarakat Bajau, malah membuktikan komitmen kerajaan dalam mengangkat warisan tempatan ke peringkat antarabangsa. Dalam masa terdekat ini kita akan mengadakan Egalton yang untuk kita mahu mencipta di World Book of Record dan Malaysia Book of Record. Dan ini kita tidak pernah melakukan perkara seumpama ini, dan ini adalah satu pembaharuan yang mana kita mengangkat Regata Lepa ini ke pesada antarabangsa. Beliau yang juga pegawai daerah Semporna bercakap kepada media selepas Majlis Pengibaran Sambulayang 2025 di dataran Regata Lepa Semporna. Selain Egalton, Pesta Regata Lepa turut menampilkan pelbagai acara tradisional. Antaranya pertandingan Ratu Lepa, sukan laut dan perarakan bot berhias. Lebih 50,000 pengunjung dari dalam dan luar negara dijangka memeriahkan Pesta Regata Lepa. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Debbie Amanda Pandan di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.